bersama dengan Ustaz Aiman Syabir. Datang Ustaz. Selamat datang kembali. Ustaz ingatkan saya tahun 2016 Ustaz pernah sampai sini. Kita pun ingat-ingat lupa kan. Bila dia respon dekat dalam grup Pendawa Selangor tu, kita pun pernah sampai. Jadi Ustaz kena ingatkan kita balik lah. Kena ta'aruf balik. Ramai yang lupa lah. Pasal dulu rambut putih, rambut hitam, sekarang putih lah. Jadi silakan Ustaz untuk kita teruskan dengan tajuk kita surah Teragung. InsyaAllah. Silakan. Apa Ustaz? InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana telah memilih kita dari kalangan ramai hamba-hambanya untuk berkumpul di dalam sebuah tempat yang mulia, di dalam sebuah majlis yang diberkati, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sesekumpulan manusia itu berkumpul di dalam sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah dan mereka membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dan mereka saling menghayati isi kandungan ayat Al-Quran itu, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti akan turun ke atas mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dilimpahi kurniaan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikerumuni oleh para malaikat Allah. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan yang keempat yang paling istimewa, iaitu Allah akan memuji atau menyebut mereka di kalangan para malaikat Allah penduduk langit. Semoga kita semua termasuk di dalam golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma unzilat fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha." Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita mengenai satu surah di dalam Al-Quran yang tidak pernah diturunkan di dalam kitab Taurat. Satu surah di dalam Al-Quran yang tidak pernah diturunkan yang seumpamanya di dalam kitab Injil. Satu surah yang tidak pernah diturunkan yang sepertinya di dalam kitab Zabur. Satu surah yang tidak pernah diturunkan di dalam mana-mana kitab sebelum daripada Al-Quran.
Baginda lalu menyebutkan antara ciri surah ini. Baginda bersabda, wa innaha sab'un minal mathani, sesungguhnya ia adalah satu surah yang mengandungi 7 ayat yang sering diulang-ulang bacaannya. Kita lihat apa dia, satu surah di dalam Al-Quran yang pendek, yang hanya mengandungi 7 ayat sahaja, tetapi sering diulang bacaannya oleh semua umat Islam di serata dunia. Itulah yang dikenali sebagai surah Al-Fatihah, yang mana baginda bersabda lagi, wal Qur'anil azim allazi u'tituh. Kata Nabi, surah Al-Fatihah adalah surah yang teragung di dalam Al-Quran, yang hanya diturunkan kepada aku, tidak pernah diturunkan di dalam mana-mana kitab selain daripada Al-Quran, tidak pernah diturunkan kepada mana-mana Nabi atau Rasul yang terdahulu. Kita lihat surah Al-Fatihah ini, apa yang membuatkannya begitu istimewa sehingga dinobatkan sebagai surah yang teragung di antara kesemua 114 surah Al-Quran. Antaranya kita perhatikan daripada nama surah ini terlebih dahulu, yang mana surah ini disebut sebagai surah Al-Fatihah, yang berasal daripada kalimah Fataha. Fataha maksud buka. Al-Fatihah bermaksud surah pembukaan. Kenapa dinamakan sebagai surah pembukaan Al-Fatihah? Kerana pertama sekali surah ini diletakkan kedudukannya yang pertama di antara susunan 114 surah Al-Quran. Dan juga surah ini bila kita perhatikan tidak mengandungi apa-apa suruhan maupun larangan. Semua suruhan, tuntutan dan larangan Allah Subhanahu wa taala akan bermula daripada surah Al-Baqarah, kemudian hinggalah surah berikutnya dan berakhir dengan surah An-Nas. Adapun di dalam Al-Fatihah tidak mengandungi apa-apa suruhan dan larangan. Lalu apa yang terkandung di dalam Al-Fatihah? Di dalam Al-Fatihah mengandungi sifat-sifat Allah yang agung dan mulia, yang Allah muatkan di dalam surah ini sebagai pengenalan kepada hamba-hambanya. Berarti di dalam Al-Fatihah, surah pembukaan ini bertujuan untuk apa? Untuk perkenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kerana orang yang sudah kenal Allah di dalam Al-Fatihah dengan baik, maka akan tertanam rasa cinta di dalam dirinya terhadap Tuhannya. Bila dia sudah ada cinta kepada Allah di dalam Al-Fatihah, lalu apa sahaja suruhan ataupun larangan yang bermula daripada Al-Baqarah sehingga An-Nas akan terasa ringan untuk ditaati olehnya. Tetapi jika Al-Fatihah tidak difahami dan dia tidak kenal siapa Tuhan yang dia sembah itu di dalam Al-Fatihah, lalu bila dia mendirikan salat, bila dia berpuasa sekadar hanya kerana terbiasa melakukan sejak kecil, tetapi tidak ada maksud kecintaan dan ketaatan kepada Allah, maka apa sahaja tuntutan bermula daripada Al-Baqarah sehingga An-Nas akan terasa berat untuk ditaati olehnya. Jadi kerana itu surah ini dinamakan sebagai Al-Fatihah, surah pembukaan ataupun pengenalan yang akan menjadi kayu ukur sejauh mana seseorang itu dapat melaksanakan segala tuntutan di dalam Al-Quran bermula Al-Baqarah sehingga surah An-Nas ataupun sebaliknya. Jadi kita lihat pada kesempatan di pagi ini, kita lihat sepintas lalu secara ringkas bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya di dalam 7 ayat yang agung Al-Fatihah ini daripada awal hingga akhir. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ungkapan Alhamdulillah merupakan ungkapan yang unik, yang mana Allah guna untuk perkenalkan diri kepada hambanya, yang mana tak ada siapa selain Allah pernah guna ungkapan ini. Maksudnya kita kalau manusia, kita nak perkenalkan diri, kita akan kata apa?
Kita akan kata nama saya Ahmad, nama saya Abu, nama saya sekian-sekian. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak guna ungkapan seperti itu. Di sini Allah tak kata Rabbukumullah, nama Tuhan kamu Allah. Tidak. Walaupun sampai maksud juga kita kenal Tuhan kita nama Allah, tetapi Allah guna ungkapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Kerana manusia akan dapat dua maklumat, dua faedah yang akan membawa kepada satu pertanyaan, yang kemudian akan membawa kepada pertanyaan kedua dan ketiga, yang akhirnya akan melengkapkan 7 ayat Al-Fatihah yang sempurna. Jadi kita lihat bila mana Allah berfirman Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Manusia dapat maklumat pertama, iaitu Tuhan yang kita sembah ini namanya Allah. Itu yang pertama. Dan kemudian manusia dapat maklumat kedua tambahan, iaitu Tuhan kita Allah, semua makhluk tidak putus-putus, tidak henti-henti memujinya. Mana semua makhluk, haiwan, binatang, malaikat, langit, bumi, semua makhluk pagi, petang, siang, malam tak henti-henti memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu membuatkan manusia tertanya, apa yang Allah ada beri dan kurniakan kepada makhluk-makhluk ini sehingga mereka tak putus-putus memuji Allah? Kenapa? Kerana manusia biasa, dia puji seseorang mesti bersebab. Kita tanya kawan kita, Mat, aku tengok kau duk sebut, suka cakap, suka cerita pasal dia duk puji-puji dia, apa sebab sebenarnya? Tak ada apa saja, hobi aku suka puji orang, aku ada masa lapang aku pujilah dia. Tak ada. Orang bila dia puji seseorang dan berulang-ulang kali pula tu, mesti ada sebab. Jadi manusia tertanya, apa sebab semua makhluk ni tak henti-henti memuji Allah? Lalu bila datang pertanyaan pertama ini, datanglah jawapan pertama dalam bentuk sifat Allah yang pertama di dalam Al-Fatihah pada firman-Nya Rabbil Alamin, Tuhan yang memelihara sekalian alam. Perkataan Rabb sebenarnya boleh diterjemah panjang sebab tafsirannya sangat luas. Rabbil Alamin, Tuhan yang mencipta, yang mengurus, yang mentadbir, yang melindungi, yang memelihara, yang memberi rezeki kepada sekalian alam. Tapi kita pilih salah satu sahaja daripada maksud-maksud itu. Rabbil Alamin, boleh juga kita kata Tuhan yang memelihara sekalian alam. Maksudnya, apabila Allah mencipta sesuatu makhluk itu, Allah akan pastikan keperluan makhluk itu disediakan juga bersamanya untuk memastikan kelangsungan hidup makhluk itu. Maknanya Allah cipta kita sebagai contoh manusia, Allah letak kita kat muka bumi. Allah letak kita kat muka bumi, Allah tak kata manusia, kamu aku dah kurniakan akal fikiran dan kamu pun rasa kamu pandai sangat, jadi duduklah kat muka bumi tu, cubalah hasilkan, ciptakan udara oksigen sendiri untuk bernafas. Pandai-pandailah. Tak ada. Allah letak kita kat muka bumi, Allah sediakan semua keperluan kita untuk kelangsungan hidup, daripada udara oksigennya, daripada gravitinya, daripada makanannya, daripada minumannya. Segala-gala keperluan manusia Allah sediakan, sama ada yang dah ada di permukaan bumi atau yang tertanam di bawah bumi. Allah mudahkan manusia bawa keluar ataupun yang Allah turunkan dari langit ke bumi. Dan ini juga yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah dalam ayat 29 pada firman-Nya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu manusia apa yang di bumi itu semuanya. Maknanya bila Allah turunkan kita ke muka bumi, Allah tak sediakan itu dan tinggalkan ini, tidak. Allah sediakan segala-galanya untuk keperluan manusia hidup di dunia ini. Bila manusia dah kenal Allah dengan sifat pertama, Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, manusia tertanya, ada tak sifat lain yang lebih menarik daripada yang pertama? Benda biasa, bila kita dah kenal seseorang, kita tertarik dengan dia, kita nak kenal dia lebih lanjut, kita tanya orang pasal dia lagi. Jadi manusia bila dah kenal Allah dengan satu sifat, manusia tak puas hati. Manusia nak
tahu lagi apa lagi sifat Allah yang lain. Jadi bila datang pertanyaan kedua ini, datanglah jawapan kedua dalam bentuk sifat Allah yang kedua di dalam Al-Fatihah pada firman-Nya Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Allah yang Maha Pemurah dengan erti kata Allah memberi kurniaan kepada hamba-Nya tanpa berkira, tanpa pilih kasih. Tanpa berkira, tanpa pilih kasih. Maknanya kita sendiri, kalau kita yang terima kurniaan Allah ini pun, kita takkan mampu nak kira dan hitung dan bilang berapa banyak nikmat yang dah kita rasai daripada kurniaan Allah dalam bab makan sahaja. Siapa di antara kita boleh bilang berapa banyak hidangan makanan yang dia dah dinikmati daripada rezeki kurniaan Allah sejak daripada kecil sampai hari ini? Kita sendiri yang terima, yang makan pun tak mampu nak hitung. Kenapa? Kerana Allah bila beri, Allah beri dan beri tak pernah berkira. Tak ada Allah kata manusia aku buat peraturan setiap hari boleh makan 3 hidangan makanan aja maksimum. So kita pun boleh bilang lah, kalau satu hari 3 kali, umur aku sekarang berapa puluh tahun, darab. Sekarang aku dah makan berapa banyak rezeki daripada Allah, boleh kira. Tapi bila Allah bagi kadang-kadang 3 kali makan sehari, kadang-kadang 5 kali, kadang-kadang sampai 10 kali, dan kita sendiri pun tak tahu berapa banyak nikmat Allah yang sudah kita nikmati. Kerana Allah Ar-Rahman, Pemurah, Allah beri tak pernah berkira. Dan yang kedua, Allah Pemurah juga Allah beri tanpa pilih kasih. Maknanya bila Allah bagi kurniaan, Allah bukan cuma beri kepada orang yang beriman, yang taat sahaja, tidak. Bila Allah bagi rezeki, kita boleh tengok kat dunia ni, orang Islam dapat makan, orang bukan Islam pun dapat makan. Orang beriman dapat nikmati kehidupan, orang yang tidak beriman pun dapat menikmati kehidupan. Semua Allah bagi. Allah tak pilih kasih, dia baik dengan Tuhan, Tuhan bagi, dia memusuhi dan memerangi Allah pun tetap Allah beri juga kepada dia. Lalu bila manusia dah kenal Allah dengan sifat kedua ini, Ar-Rahman, Pemurah, manusia tertanya, ada sebahagian manusia tertanya, kalau kata Tuhan itu Pemurah, Ar-Rahman dengan erti kata orang baik dapat, orang jahat dapat, lalu ada yang tertanya, kalau begitu apa untung aku jadi orang baik? Dah kalau yang aku salat aku dapat makan, tu yang tak salat pun dapat makan. Kalau aku taat, aku pastikan sumber rezeki aku daripada yang halal sahaja, aku dapat rezeki. Tu yang halal dia makan, yang haram pun dia balun sapu sekali, pun macam lagi banyak rezeki dia. Jadi kalau Allah tu Pemurah, semua Allah bagi, Allah tak pilih kasih, apa untung aku penat-penat beramal, beribadah, buat baik? Aku buat baik dapat, yang buat jahat tu pun dapat juga. Jadi kenapa aku nak buat baik? Lalu bila datang pertanyaan ketiga ini, datanglah jawapan ketiga dalam bentuk sifat Allah yang ketiga di dalam Al-Fatihah pada firman-Nya Ar-Rahim, yang Maha Mengasihani. Kalau kita perhatikan dua sifat ini dalam satu ayat yang sama, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dua sifat ni ada persamaan dan ada satu perbezaan. Kita perhatikan kedua-dua kalimah ini mengandungi 3 huruf yang sama. Ar-Rahman ada mengandungi huruf Ra dan Ha dan Mim. Demikian juga Ar-Rahim ada mengandungi huruf Ra dan Ha dan Mim. Kenapa? Kerana kedua-dua kalimah ini berasal daripada root kata dasar yang sama. Berasal daripada perkataan rahmah, atau kita sebut bahasa Melayu rahmat. Rahmat tu pun masih bahasa Arab sebenarnya. Jadi nak bagi tahu sebenarnya rahmat Allah itu ada 2 jenis rahmat. Satu yang dinamakan rahmat Ar-Rahman, rahmat Allah yang Maha Pemurah. Satu lagi dinamakan rahmat Ar-Rahim, yang Maha Mengasihani. Apa beza antara 2 rahmat ni? 2 rahmat ni yang mana Nabi SAW sendiri ceritakan di dalam sebuah hadis, yang mana baginda bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in.
Nabi cerita sejarah ketika Allah cipta alam semesta, Allah jadikan, Allah bahagikan rahmat Allah yang luas itu kepada 100 bahagian. Rahmat Allah yang luas tu Allah tak turunkan semua ke dunia ni. Allah bahagikan dulu kepada 100 bahagian. Lalu Allah turunkan berapa peratus kat dunia ni? Nabi kata fa'anzala fil ardi. Lalu Allah turunkan ke dunia, ke bumi ini berapa banyak? Juz'an wahidan, 1% sahaja. Kita tengok 1% rahmat aja Allah turunkan, macam sikit aja. Tapi dengan 1% rahmat ni, kata Nabi, wa biha tatarahamul khalaiq. Dengan 1% rahmat ini cukup untuk semua manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, cukup untuk semua manusia berkongsi kasih, sayang, rindu, cinta dan bahagia. Bukan seorang 1%. 1% kongsi semua manusia, bukan orang baik aja. Orang baik, orang jahat, orang Islam, orang kafir, orang beriman, orang munafik, semua dapat menikmati kehidupan di dunia berbekalkan, berkongsi 1% ini. Bukan kata cukup, melimpah-limpah lebih lagi. Sebab itu 1% ini, siapa juga dapat. Jin hidup kat dunia juga berbekalkan 1% rahmat ini. Haiwan, binatang hidup kat dunia pun berbekalkan 1% rahmat. Yang mana kita boleh tengok hatta haiwan binatang yang tak ada akal fikiran pun tahu macam mana nak kasihi anak dia. Contoh kita tengok kucing. Kucing bila dilahirkan anak, contoh, bila dia lahirkan anak, dan itu kali pertama dia lahirkan anak, tak ada pengalaman sebelum tu, dan dia lahir bukan ke hospital, mungkin dekat peti surat rumah kita ke, kat tepi mana-mana ke, dan dia kali pertama lahirkan anak, mungkin bukan seekor je, mungkin lebih lagi. Tapi kita tengok bila dia lahirkan anak, dia tahu macam mana nak bagi anak dia makan. Dia tahu macam mana nak hangatkan tubuh anak dia yang bulunya masih basah tu. Dia tahu nak lindungi anak dia daripada ancaman haiwan lain. Kucing yang tak ada akal fikiran dan tak pernah ikuti kursus parenting, mana dia tahu buat semua tu, tak pernah belajar pun. Kan manusia, lagi-lagi ayah ataupun suami, dia kali pertama nak dapat anak, lagi berapa bulan lagi sebelum anak dia lahir, punya teruja, punya semangat, berapa siri kursus parenting dia hadir. Belajar macam mana nak sendawakan baby, macam mana nak tukar lampin, macam mana nak mandikan, nak bagi susu. Dia belajar macam-macam, dah dapat anak pakai lampin, terbalik juga. Tu kita bapak-bapak lah biasanya. Tu yang dah belajar dan ada akal fikiran. Ni kucing yang tak belajar dan tak ada akal fikiran, mana dia tahu nak jaga anak dia, nak kasihi anak dia. Kesan daripada 1% rahmat yang Allah turunkan, berkongsi, semua makhluk dapat, yang baik, yang jahat, yang berakal, yang tidak berakal, semua dapat. Dan 1% rahmat ini yang dinamakan sebagai rahmat Ar-Rahman, yang maha pemurah. Adapun kita tertanyalah, lagi 99 rahmat tu Allah simpan di mana? Lagi 99 rahmat itu Allah simpan di dalam syurga, untuk diberikan hanya kepada orang yang taat kepada Allah sewaktu di dunia. Dan 99 rahmat yang disimpan dalam syurga ini yang jauh lebih hebat daripada 1% yang diturunkan itu. 99 rahmat itu dinamakan sebagai Ar-Rahim, rahmat Allah yang maha mengasihani. Jadi soalan tadi, ada beza ke orang baik dengan orang jahat? Apa untung aku jadi orang baik? Apa jawapan dia? Ada perbezaan. Orang yang hidup kat dunia, dia menikmati sepuas-puasnya nikmat yang ada kat dunia 1% ini, lalu dia kata, aku rasa aku puas dah hidup. Semua kesenangan dunia aku dah rasa, semua tempat pelancongan aku dah pergi, semua kelazatan aku dah nikmati. Dia rasa cukup dah 1% kat dunia, malah dah nak fikir pasal akhirat, pasal syurga, pasal neraka, pasal apa semua. Dia rasa cukup 1% ini, lalu bila dia meninggal di hari akhirat nanti, tidak berbaki apa-apa rahmat untuk dia, dan dia dihumban ke dalam neraka. Adapun orang yang dia hidup di dunia dan dia nikmati 1% nikmat yang Allah turunkan di dunia ini, lalu dia kata kalau 1% ni pun dah seronok sangat,
dah hebat sangat, dah gembira sangat, dah sedap sangat, dah bahagia sangat, agak-agak kalau ke akhirat aku dapat 2%, 2 kali ganda, mesti lagi hebat. Tak. Dalam syurga bukan 2 kali ganda. Kalau aku dapat 5%, 10%, 50%, tak. Yang di dalam syurga 99 kali ganda jauh lebih hebat daripada segala nikmat yang pernah ada di dunia, daripada awal penciptaan alam semesta sehingga hari kiamat. Lalu dia kata, aku tak puas, 1% ni tak cukup, aku nak yang lebih berlipat kali ganda di dalam syurga. Lalu dia hidup dalam ketaatan kepada Allah, dan apabila dia meninggal, dia akan dimasukkan ke dalam syurga yang kekal abadi. Orang yang macam ni, dia dapat 1% Ar-Rahman di dunia, dan dapat lagi 99 Rahmat Ar-Rahim di hari akhirat. Dia orang yang paling bertuah sebab dapat menikmati 100% rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok 3 sifat di awal Al-Fatihah ini, boleh kita kata sifat yang lemah lembut. Rabbil Alamin, yang mencipta, yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahman, pemurah, Ar-Rahim, mengasihani. Semua sifat yang kita kata lemah lembut. Tapi berpindah pada sifat yang keempat di dalam Al-Fatihah. Kita akan tengok bunyi ayat macam berubah. Yang mana Allah berfirman, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan ni hari apa? Hari akhirat, hari kiamat, hari kehancuran alam semesta, hari manusia dikeluarkan dari kubur masing-masing, berkumpul di padang mahsyar, di mana matahari 1 jengkal di atas kepala manusia, sehingga ada yang ditenggelami oleh peluh sendiri. Jadi hari kiamat ni nak cerita hari yang seronok ke hari yang menakutkan? Hari yang menakutkan bukan hari seronok, keluar daripada kubur, lama dah tak gerak, dah sendi-sendi semua ni, dah lenguh apa semua, bangun tengah jalan-jalan kat padang mahsyar, duk tengok-tengok orang nampak member lama. Mat, kau apa khabar? Kau apa khabar? Lama tak jumpa, kau mati 10 tahun sebelum aku kenal. Kau tahu tak lepas kau mati, aku kahwin dengan bini kau ke? Oh ya ke? Tak. Hari kiamat tu hari pembalasan, bukan waktu nak berkenalan semula, bukan nak kenangi waktu dulu, waktu muda, waktu hidup kat dunia. Tak. Bukan nak jumpa, nak selfie, nak borak-borak, tak ada. Hari kiamat yang mana Allah gambarkan dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari di mana setiap orang akan larikan diri daripada orang yang dia pernah kenal kat dunia. Hatta orang yang paling rapat dengan dia. Min akhi, daripada saudara dia, adik-beradik dia, dia lari. Takut ada tuntut apa-apa, hutang apa semua, dia lari. Sebab semua orang fikir pasal diri sendiri. Wa ummihi wa bani, dia akan lari daripada ibunya, daripada bapaknya, daripada anaknya, daripada pasangan dia. Dia lari tak buat tak kenal. Sebab takut ada satu tuntutan yang menyebabkan pahala dia berkurang dan dosa dia bertambah, dan tidak selamat menjejakkan kaki ke dalam syurga. Jadi hari akhirat ni, hari kiamat, bila kita tahu adalah hari yang menggerunkan, bererti sifat Allah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nak cerita sifat yang lemah lembut macam 3 pertama tadi ke, atau sifat yang menakutkan, atau kita kata sifat yang tegas? Yang keempat ni, Maliki Yaumiddin, lebih kepada sifat yang tegas. Kita tertanya, kenapa di awal Al-Quran, di awal Al-Fatihah, Allah perkenalkan diri dengan 3 sifat yang lemah lembut dan diselitkan 1 yang tegas? Kenapa tak sebut semua yang lemah lembut aja? Sebab kita manusia biasa kalau kita nak perkenalkan diri, lagi-lagi di pertama kali kita bertemu, kita biasa akan cerita yang baik-baik aja pasal kita. Kita nak melamar kau, kita nak apply apa-apa kerja kau, kita hantar resume, kita sebut semua yang baik-baik pasal kita. Yang orang tak suka pasal kita, kita tak masukkan. Jadi Allah nak perkenalkan diri di pertama kali di awal Al-Quran. Kenapa tak memadai dengan 3 yang lemah lembut tadi? Kenapa diselitkan 1 yang tegas? Tujuannya untuk menanam keseimbangan di dalam diri hamba-hambanya. Keseimbangan maksudnya apa? Allah tahu manusia ni, perangai dia, kalau dimanjakan dengan lemah lembut sentiasa, dia akan jadi orang yang malas dan suka ambil kesempatan.
Maknanya kalau Tuhan kata Tuhan ni pemurah, pengasih, penyayang, pengampun, semua yang seronok-seronok yang orang suka je, yang lemah lembut aja. Manusia bila dia buat jahat, orang tegur, orang kata jangan buat jahat, nanti Allah humban masuk neraka. Takkan Tuhan pemurah, pengasih, penyayang nak humban orang masuk neraka? Tak ada. Bila dia buat dosa, orang kata jangan buat, nanti Allah murka. Alah, Tuhan kan Ghafur, pengampun. Banyak mana dosa pun Tuhan boleh ampun, jangan takut. Dia buat dosa dalam keadaan diambil kesempatan terhadap sifat-sifat Allah yang lemah lembut tadi. Jadi Allah nak bagi manusia seimbang. Allah buat apa? Allah sebut 3 sifat yang lemah lembut dan diseimbangkan dengan satu sahaja yang tegas. Supaya manusia bila dia nak buat baik, dia dapat motivasi daripada sifat-sifat yang lemah lembut tadi. Dia nak sedekah, dia terfikir, aku ni pun bukan banyak duit sangat, aku nak makan juga, aku nak pakai duit juga. Tiba-tiba dia teringat Ar-Rahman, Allah ada sifat pemurah. Kalau aku pemurah, aku sanggup bersedekah, Tuhan juga akan pemurah dengan aku dan Tuhan akan gandakan lagi dan berkati rezeki aku nanti. Jadi dia dapat motivasi daripada sifat Allah yang lemah lembut. Dia nak buat jahat, dia bukan teringat Allah pengampun, pengasih, penyayang. Tak apa, sekali-sekala apa salahnya, orang lain pun buat juga. Dia nak buat jahat, dia teringat Allah pengampun, pengampun juga. Tapi aku juga kena ingat Allah itu ada sifat Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Aku buat jahat hari ini, esok lusa sampai masa Allah boleh balas semula dengan balasan yang setimpal dengannya. Jadi hidup dia seimbang, nak buat baik dapat motivasi daripada sifat-sifat Allah yang lemah lembut tadi, nak buat jahat rasa terhalang, terancam oleh sifat Allah yang tegas Maliki Yaumiddin. Kita tengok daripada 99 Al-Asma'ul Husna atau lebih lagi tu, nama-nama sifat Allah yang indah tu, yang Allah muatkan dalam Al-Fatihah hanya 4 ini sahaja. Kenapa 4? Dah sebut 4 ni pun dah mengantuk. Kalau sampai 99 Al-Asma'ul Husna, ahli kubur terus kita. Jadi 4 ni cukup lah. Allah sebut sampai 4 ni, sampai Maliki Yaumiddin, cukup untuk membuatkan manusia yang betul-betul fahami dan kenali Allah dengan 4 sifat ini akan mula ada rasa cinta dalam dirinya terhadap Allah. 3 yang lemah lembut, yang sangat menarik, 1 aja yang tegas untuk seimbangkan diri dia. Jadi manusia yang dah kenal Allah dengan 4 sifat ini, sebelum Allah cerita lebih lanjut sifat kelima, ke-6 sampai 99 Al-Asma'ul Husna, manusia bila dah kenal Allah dengan 4 sifat ini, dengan sendirinya, dengan sukarela, tanpa Allah perlu kata manusia, kau dah kenal aku kan, sembah aku cepat. Kalau tak, aku humban masuk neraka. Tak ada. Allah belum suruh lagi, belum perintah, belum cakap apa-apa, manusia dah kenal Allah. Dengan sukarela manusia akan ucapkan apa? Iyyaka na'budu, akan dikau kami abdikan diri. Ingat di awal tadi kita kata manusia dalam Al-Fatihah, Allah belum turunkan apa-apa suruhan maupun larangan. Hatta suruhan menyembah Allah tak ada lagi dalam Al-Fatihah. Akan bermula ayat 21 Al-Baqarah nanti, suruhan pertama untuk menyembah Allah. Habis iyyaka na'budu tu bukan suruh sembah Allah. Iyyaka na'budu, kita sendiri yang sukarela kata, ya Allah, kami dah kenal engkau, kami dah cinta engkau, kami tak tahan, kami nak sembah engkau. Suruh kami solat, kami solat. Suruh kami puasa, kami puasa. Suruh kami buat apa, kami akan buat. Iyyaka na'budu, kami nak mengabdikan diri kepada engkau sahaja. Dan ayat iyyaka na'budu sebenarnya janji atau iqrar kita kepada Allah untuk sempurnakan ibadah hanya kepadanya. Cuma kita ni manusia, kita teringat kita manusia bukan malaikat. Malaikat bila salat sentiasa khusyuk ingat Tuhan. Kita dalam salat ketika tu kita ingat Tuhan, dan 1000 benda lain kita ingat selain pada Tuhan. Jadi kita yakin ibadah kita, amalan kita banyak kelemahan, banyak kekurangan. Jadi kita takut, kita dah janji iyyaka na'budu, nak sempurnakan ibadah kepada Allah, tapi ibadah kita banyak kelemahan dan kekurangan. Jadi kita pun mohon pertolongan dengan berkata wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau kami mohon pertolongan. Kadang-kadang orang tanya, ustaz, ni kita minta pertolongan dalam Al-Fatihah, minta tolong apa?
tak sebut pun, dah sebut sebelum tu, akan dikau kami abdikan diri dan akan dikau kami mohon pertolongan. Minta pertolongan untuk apa? Untuk melaksanakan janji iyyaka na'budu, mengabdikan diri dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita minta tolong, wa iyyaka nasta'in, Allah bagi pertolongan ko, tak bagi pertolongan. Allah terus bagi pertolongan pertama, sejurus selepas itu dengan mengajarkan kita satu doa yang sangat ringkas tapi merupakan doa yang paling penting dalam hidup kita, sehingga kita baca doa ini paling kurang 17 kali sehari semalam. Di dalam 17 rakaat salat fardu 5 waktu, doa yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Doa yang maksudnya tunjukkanlah atau bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni maksudnya apa? Jalan Al-Quranul Karim, jalan yang membawa ke syurga yang kekal abadi. Kenapa doa ni kita baca sampai 17 kali paling kurang sehari semalam? Sebab doa ni bila kita minta, ya Allah bimbing kami ke jalan yang lurus, maknanya kita minta, ya Allah bimbing aku supaya semua perbuatan aku, aktiviti aku, perkataan aku hari ini semuanya bertepatan dengan ajaran Al-Quran yang membawa ke syurga. Sebab tu kita minta dari pagi sampai malam. Waktu subuh kita minta 2 kali supaya Allah lindungi kita, aktiviti kita waktu pagi semuanya mendapat keredaan dan bimbingan Allah. Dalam salat zuhur kita minta 4 kali supaya Allah bimbing kita waktu tengah hari itu, semua perbuatan kita mendapat bimbingan daripada Allah. Waktu asar pun kita minta 4 kali supaya Allah bimbing kita pada waktu petang, semua aktiviti perbuatan kita mendapat bimbingan Allah. Waktu maghrib dan isyak kita minta 3 kali, 4 kali supaya Allah bimbing pada waktu malam, semua perbuatan, perlakuan dan kata-kata kita mendapat bimbingan daripada Allah. Orang yang baca setiap kali dalam salat, dia baca doa ini bukan pada lidah sahaja tapi dari hati, Allah akan bimbing dia 24 jam. Semua aktiviti dia daripada pagi sehingga malam akan mendapat bimbingan Allah agar semua itu bertepatan dengan ajaran Al-Quran. Kita tengok ayat ihdinas siratal mustaqim bila cerita tentang bimbingan Al-Quran yang Allah turunkan. Allah ingatkan di dalam ayat ke-7 Al-Fatihah, atau mungkin lebih tepat saya kata ayat terakhir Al-Fatihah. Kalau saya kata ayat ke-7, nanti dia tanya lepas ni ayat berapa pula, bila nak berhenti, lepas tu tengok jam buku berapa dah. Tapi bila saya kata ayat terakhir, dia tak payah tengok jam. Dia boleh tarik nafas lega dah sebab dah nak berakhir. Jadi itu berita gembira. Jadi dalam ayat terakhir Al-Fatihah, Allah akan ingatkan kepada manusia bahawa bila Allah dah sebut tentang petunjuk jalan yang lurus dalam doa tadi ihdinas siratal mustaqim, bukan bererti bila Allah dah turunkan Al-Quran, dekat rumah kita ada Quran, dekat surau masjid kat RNR pun mana-mana tempat ada Quran, bukan bererti Quran ada kat rumah kita automatik kita dah jadi ahli syurga. Bukan bererti dekat almari kita dah ada macam-macam jenis cetakan Quran, semua ada. Yang cetakan telaga biru ada, telaga hijau, telaga hitam, telaga zam-zam, telaga barahut, semua jenis ada macam-macam kat rumah dia. Tapi buka tak buka tu lain cerita. Jadi Allah ingatkan di dalam ayat terakhir Al-Fatihah, manusia akhirnya akan terbahagi kepada 3 golongan. Allah akan rumuskan nasib manusia dan pengakhiran daripada zaman Nabi Adam hingga kiamat, semuanya akan termasuk satu daripada 3 golongan, tiada yang keempat. 3 golongan ni macam mana boleh masuk nombor 1, nombor 2, nombor 3 bergantung kepada sikap mereka terhadap petunjuk jalan yang lurus Al-Quran yang Allah turunkan. 3 golongan ni Allah senaraikan dalam ayat terakhir Al-Fatihah pada firman-Nya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Golongan pertama adalah golongan orang-orang yang mendapat nikmat syurga. Alladzina an'amta 'alaihim, golongan yang bertuah. Golongan kedua, golongan yang dimurkai ke atas mereka, dihumban ke dalam neraka, al-maghdubi 'alaihim. Dan golongan yang ketiga adalah golongan ad-dallin, golongan yang tersesat.
Tersesat tak payah tanyalah. Tersesat ke syurga ke neraka? Tersesat memang ke neraka lah. Mana ada orang tersesat ke syurga? Jadi 3 golongan ni kita mungkin pelik. Kenapa ada satu ahli syurga dan ada 2 golongan ahli neraka? Yang dimurkai ke neraka, yang tersesat pun ke neraka. Apa beza? Dah dua-dua ahli neraka, kenapa tak gabungkan aja? Satu ahli syurga, satu ahli neraka, habis cerita. Jadi kita nak faham pembahagian 3 golongan ni. Satu ahli syurga, 2 ahli neraka. Kita kena tahu terlebih dahulu 2 syarat utama. Nak jadi golongan allazina an'amta alaihim ahli syurga ni ada 2 syarat. 2 syarat ni kita sebut aja. Perinciannya kesempatan lain insya-Allah. Jadi 2 syarat nak masuk dalam ahli syurga. Syarat pertama adalah ilmu. Syarat pertama adalah ilmu. Ain, lam, mim. Ilmu, menuntut ilmu. Maknanya bila Allah dah turunkan as-siratal mustaqim, Al-Quran petunjuk jalan yang lurus untuk jadi hiasan dekat dalam almari, tidak. Tetapi dia ambil Quran itu, dia buka, dia baca dan dia pelajari dan dia amalkan. Dia cuba pelajari dan fahami dan hayati apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Al-Quran bukan sekadar hiasan tetapi dipelajari kerana di dalamnya mengandungi ilmu yang datang daripada Allah. Jadi itu syarat pertama, ilmu. Ain, lam, mim. Syarat kedua sama juga macam ilmu, tapi lam dengan mim tukar tempat. Ain, lam, mim tukar ke tempat, lam dengan mim jadi apa? Jadi amal. Syarat pertama menuntut ilmu, syarat kedua mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Jadi 2 syarat ini dengan 2 syarat ini akan menjadikan dia berpotensi besar masuk dalam golongan allazina an'amta alaihim, orang yang mendapat nikmat syurga yang kekal abadi. Macam mana kalau orang tu dia tak dapat penuhi salah satu daripada 2 syarat? Bukan dua-dua. Kalau dua-dua syarat dia tak penuhi, faham-fahamlah nasib dia. Tapi satu syarat dia dapat penuhi, satu lagi tak dapat. 2 keadaan. Keadaan pertama, kalau dia penuhi syarat nombor 1 ilmu, tetapi tak ada syarat kedua amal. Yang ini ada ilmu tiada amal, yang ini berisiko termasuk dalam golongan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai. Kenapa Allah murka dia? Sebab dia dah tahu, dia ada ilmu salat itu wajib, dia tak salat. Dia tahu arak itu haram, dia pergi minum arak. Dia tahu judi haram, dia main judi. Dia tahu riba haram, dia makan riba. Dia tahu yang wajib tu kena buat, dia tak buat. Dia tahu yang haram itu kena jauhi, dia lakukan juga. Dah tahu tetap langgar, yang ini berisiko jadi al-maghdubi alaihim, dimurkai, dihumban ke dalam neraka. Itu kalau ada ilmu tidak diamalkan. Ilmu sekadar untuk ditunjuk-tunjuk, nak bagi tahu orang yang dia pandai, yang dia alim, tetapi kemudian tidak mengamalkannya. Kalau terbalik, dia ada syarat kedua, dia ada amal tetapi tak ada ilmu. Yang ini pula berisiko termasuk dalam golongan ad-dallin, yang tersesat. Kenapa Allah kata tersesat? Allah tak murka dia, Allah tak marah. Pasal apa? Dia asalnya orang baik, dia beramal cuma tak ada ilmu. Dia beramal tu sebab nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Kalau nak masuk neraka tak payah buat apa-apa. Nak masuk syurga dia pun beramal, beribadah. Tapi dia tak perasan dalam dia beribadah tu, bila dilakukan amalan tanpa berlandaskan ilmu, amalan dia boleh jadi tidak sah, tidak diterima Allah, dan sia-sia sahaja, tidak membawa ke syurga. Dia punya solat dia sangat banyak, sangat rajin, tapi dia tak pernah belajar pasal rukun solat, pasal perkara yang membatalkan solat, pasal syarat sah solat, tak pernah. Dia pun tak tahu solat dia sah ke ataupun batal. Dia sangat rajin pergi haji, tak ada duit pun, setahun 2 kali pergi haji. Tu tak ada ilmu, sampai 2 tahun sekali pergi haji kan. Dia pun tak tahu haji dia sah ke batal ke macam mana. Bila buat amalan tanpa ilmu, menyebabkan dia tak dimurkai, tetapi dia nak ke syurga, on the way nak ke syurga tu, dia tersilap masuk jalan, dia tak sedar, lalu dia tersesat, tak jumpa pintu syurga, lalu terjatuh ke dalam gaung api neraka, wal'ayazubillah.
Jadi daripada 3 golongan ini, kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam golongan pertama, siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang mendapat nikmat syurga dan bersama dengan an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. 4 golongan yang Allah jamin syurga ini, dan semoga kita terlindung daripada golongan al-maghdubi alaihim yang dimurkai maupun golongan ad-dallin yang tersesat ke neraka, dengan kita berusaha dalam saki baki umur dan kesempatan yang Allah masih kurniakan untuk kita menuntut ilmu daripada Al-Quran walau sedikit demi sedikit, dan apa sedikit yang kita belajar itu kita usaha untuk amalkan pula lebih baik daripada ilmu yang begitu banyak tetapi kemudian tidak diamalkan. Jadi itu sedikit sebanyak yang sempat kita kupaskan di kesempatan pagi ini, yang sempat kita kongsikan daripada 7 ayat Al-Fatihah ini secara ringkas sepintas lalu, dan ada banyak lagi poin-poin penting yang tak sempat kita kongsikan, antaranya nama-nama lain Al-Fatihah seperti Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, Ar-Ruqyah dan banyak lagi. Dan jika ada di antara kita yang berminat nak mendalami dengan lebih terperinci maksud dan tafsiran dan rahsia daripada 7 ayat Al-Fatihah yang agung ini, saya cadangkan kita membaca buku kecil ini yang bertajuk Nota Tadabbur Al-Fatihah, yang akan kupas lebih mendalam mengenai 7 ayat Al-Fatihah ini, tetapi dalam bentuk nota yang ringkas dan mudah difahami dan dihadami. Dan buku ini merupakan terbitan Ma'had Tahfiz Al-Itqan di Taman Nirwana Ampang, yang mana buku ini asalnya diterbitkan sebagai program sumbangan bagi Ma'had Tahfiz Al-Itqan yang sudah beroperasi sejak tahun 1997. Tempat saya belajar dari darjah 3 dulu, sampai habis belajar di situ dan kemudian sambung mengajar di situ pula. Jadi siapa yang nak dapatkan buku ini, saya ada bawa sedikit, ada di luar, dan boleh dapatkan dengan sumbangan seikhlas hati. Ada disediakan tabung di luar insya-Allah. Dan apa yang baik daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya terlupa tadi nak perkenalkan diri. Masih tak ingat saya lagi nak perkenalkan diri ke tak? Tak apalah, jadi sedikit sebanyaklah. Jadi saya Aiman bin Muhammad Syafi'i, yang mana saya dahulu belajar di Ma'had Tahfiz Al-Itqan yang kita sebut tadi, dari kecil, dan menghafal Quran di situ sampai ambil SPM, dan kemudian setelah tu melanjutkan pelajaran ke Syria sekitar 4 tahun macam tu. Lepas tu nak sambung lagi tapi perang pula. Jadi berlaku pergolakan apa semua, kita tahu kat Syria sampai hari ini. Dan kemudian saya sambung ke Yaman. Ke Yaman pun dalam lebih kurang dekat 4 tahun pun, lepas tu perang pula. Lepas tu saya ingat saya nak sambung pula kat mana-mana, kat Saudi ke kat Mesir ke, tapi saya takutkan saya pergi negara lain, negara tu perang pula. Jadi kan saya takut saya ni bawa malang ke apa. Jadi saya kata tak apalah, balik Malaysia kahwin je lah senang. Jadi balik Malaysia. Lepas tu saya terus berkhidmat di Ma'had Tahfiz Al-Itqan yang kita sebut tadi. Dan apapun, semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa kurniakan rahmatnya dan keberkatan kebaikannya kepada kita, dan semoga apa yang kita kongsikan hari ini bermanfaat. Dan saya juga mewakili Ma'had Tahfiz Al-Itqan di Taman Nirwana Ampang mengucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas dengan yang lebih baik di sisinya atas sumbangan yang diberikan, dengan keberkatan di dalam rezeki, kesihatan pada tubuh badan, serta ketenangan di dalam kehidupan. Dan kita tangguhkan majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz yang telah berkongsi ilmu kepada kita pada pagi ini. Alhamdulillah, saban hari kita baca surah Al-Fatihah, nampak cerah sikit lah kan, apa manfaat dan juga di sebalik surah Al-Fatihah ini.
Mudah-mudahan insya-Allah bertambah ilmu kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat, dan insya-Allah kita bertemu sekali semula pada lain ketika, Ustaz, insya-Allah ke lapangan, insya-Allah kita akan semula. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, pada malam ni ada lagi sekuliah maghrib kita yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Syafiq Maslin, ya, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buat aktiviti. Kenduri Cikgu Razak.